Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Carabao Cup yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. Brighton tewas 2-3 kepada pasukan Liverpool. Aston Villa akur tunduk 2-1 kepada pasukan Crystal Palace. Manchester United kembali menggegar dunia selepas membelasah pasukan Leicester 5-2. Newcastle United tunjukkan jalan keluar kepada pasukan Chelsea dengan kemenangan 2-0. Preston tewas 3-0 kepada pasukan Arsenal. Tottenham Hotspur singkirkan pasukan Manchester City dengan kemenangan 2-1. Dan kita lihat pula jadual sokong akhir Carabao Cup yang akan berlangsung nanti. Tottenham akan menentang pasukan Manchester United. Arsenal akan berhadapan dengan pasukan Crystal Palace. Newcastle United akan menentang pasukan Brentford. Dan Southampton akan berhadapan dengan pasukan Liverpool. Manchester City terpaksa aku dengan kehebatan pasukan Tottenham. Manchester City terpaksa aku dengan kekuatan pasukan Tottenham selepas mereka tewas 2-1 sekaligus, tersingkir di pusingan keempat kejohanan Piala Liga Inggeris pada awal pagi tadi. Spurs yang menurunkan barisan terkuat mereka dalam perlawanan ini tidak perlu menunggu lama untuk memecahkan kemuntuan menerusi jaringan tim berwarna seawal minit kelima hasil bantuan daripada Kulusevski. Pape Matarsa kemudiannya menggadaikan kedudukan dengan gol kedua pada minit ke-25, juga hasil bantuan daripada Kulusevski. Terserta dengan kedudukan tersebut, City cuba bangkit dengan beberapa percubaan, tetapi gagal untuk menemui sasaran. Mereka akhirnya berjaya merapatkan jurang dengan gol hasil jaringan Matheus Nunes sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat. Kedua pasukan terus buntu untuk menambah jaringan dan kedudukan kekal sehingga tamat perlawanan. Manchester United kembali mendunia di Old Trafford. Manchester United dilihat kembali mendapatkan momentum kemenangan mereka selepas membelasah pasukan Leicester City 5-2 di Old Trafford pada awal pagi tadi. Pemecatan Erik ten Hag nyata memberikan semangat baru kepada mereka yang kini di bawah kendalian pembantu Erik ten Hag sebelum ini, iaitu Ruud van Nistelrooy. Casemiro yang sebelum ini sering kali dijadikan kambing hitam akibat kegagalan Manchester United untuk memenangi satu perlawanan, telah meledak 2 gol dalam perlawanan ini. Garnacho tampil selaku kesebelasan utama juga berjaya membalas kepercayaan tersebut dengan menyumbang 1 gol kepada pasukan. Kapten pasukan Ratu Bruno Fernandes, yang juga selalu dikritik dengan tahap prestasinya tidak konsisten, juga meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan bergaya 5-2 mereka di hadapan penyokong mereka sendiri. Mereka akan menyambut hasil Liga dengan menentang pasukan Chelsea juga di Old Trafford pada awal pagi 4 November nanti. Berharap untuk meneruskan rentak kemenangan mereka bagi memperbaiki kedudukan semasa mereka di dalam Liga. Newcastle balas dendam terhadap pasukan Chelsea. Pertemuan kedua berturut-turut di antara pasukan Newcastle dan juga pasukan Chelsea kali ini memihak kepada pasukan Newcastle dengan keputusan 2-0 di St James Park pada awal pagi tadi. Chelsea sebelum ini menewaskan pasukan Newcastle dalam hasil Liga dengan jaringan 2-1, tapi dengan penuh keyakinan untuk mengulangi kejayaan tersebut. Segalanya serba tidak menjadi untuk anak buah Enzo Maresca dalam perlawanan ini, selain dilihat terlalu tumpu di bahagian hadapan. Newcastle yang lebih banyak bertahan berjaya memecahkan kebuntuan menerusi jaringan pembukaan Alexander Isak pada minit ke-23, hasil bantuan Sandro Tonali. Kesilapan asian tetapan bola masuk ke gawang sendiri pada minit ke-26 telah memberikan kelebihan kepada tuan rumah. Kedudukan tersebut kekal sehingga tamat perlawanan, di mana keketalan Nick Pope untuk menangkis setiap percubaan telah mengangkat beliau untuk menjadi pemain terbaik dalam perlawanan ini. Liverpool terus lebarkan rekod kemenangan mereka. Liverpool berjaya marah ke peringkat seterusnya dalam aksi Carabao Cup untuk musim ini selepas mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas pasukan Brighton di hadapan penyokong lawan mereka itu sendiri. Liverpool kini berjaya menang 12 daripada 14 perlawanan mereka sertai dalam semua kejohanan, menjadikan nama Ancelotti semakin diberikan perhatian. Separuh masa pertama berakhir dengan kedudukan 0-0 selepas kedua pasukan buntu untuk menjurangkan peluang terhidang. Hasil lebih menghebohkan di separuh masa kedua di mana pasukan Liverpool bermula dengan lebih garang dengan jaringan pembukaan oleh Cody Gakpo sebaik saja sepak mula kembali bersambung. Cody Gakpo sekali lagi menambah defisit jaringan dengan gol kedua pada minit ke-63 menerusi satu rebatan cantik ke penjuru bawah kiri gol pasukan Brighton. Brighton cuba bangkit dengan menjadikan gol pertama mereka menerusi Simon Adingra pada minit ke-81, tetapi kealpaan barisan pertahanan Brighton sekali lagi dihukum dengan gol ketiga pasukan Liverpool, kali ini oleh Luis Diaz selang 3 minit kemudian. Tarik Lanti kemudiannya berjaya merapatkan kembali jurang dengan gol kedua pada minit ke-90, tetapi sudah terlalu lewat untuk mereka bangkit mengatasi pasukan Liverpool. Keputusan memihak kepada pasukan Liverpool dengan jaringan 3-2. Kita lihat pula lain-lain keputusan di sekitar Eropah.
di FB Pokal Jerman, Mainz tewas 4-0 kepada pasukan Bayern Munich. Serie A Itali, Empoli tewas 3-0 kepada pasukan Inter Milan. Atalanta menang selesa 2-0 ke atas pasukan Monza. Juventus seri 2 sama dengan pasukan Parma. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Jurgen Klopp bidas kritikan yang diberikan kepadanya. Bekas pengurus kelab Liverpool, Jurgen Klopp, tampil untuk membidas segala kritikan yang dilemparkan kepadanya selepas beliau mengambil keputusan untuk menyertai Red Bull baru-baru ini. Beliau mempersoalkan kritikan tersebut kerana ianya dilihat terlalu melampau. Beliau berdepan dengan kritikan yang keras daripada peminat-peminat bekas kelab beliau yang pernah dikendalikannya sebelum ini, lebih-lebih lagi daripada pasukan Bundesliga sendiri, iaitu Borussia Dortmund dan juga pasukan Mainz. Beliau menganggap peluang untuk menyertai Red Bull sebagai pengarah global bola sepak sebagai satu peluang terbaik untuk dirinya, meneruskan kerjaya dalam bola sepak tanpa perlu hadir ke setiap perlawanan. Klopp juga meluahkan rasa kecewanya terhadap semua peminatnya sebelum ini, dengan mengatakan yang dia sendiri tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan untuk menggembirakan hati semua pihak. Mereka mula mengungkit sebab utama mengapa beliau meninggalkan Liverpool kerana beliau sudah penat. Tetapi peranan yang dipegang kali ini sudah pasti sangat-sangat berbeza. Beliau sudah pun berusia 57 tahun percaya yang beliau masih lagi mampu untuk bekerja selama beberapa tahun lagi. Sudah pasti bukan untuk berada di tepi padang. Perbincangan Manchester United dengan Amorim masih lagi diteruskan. Manchester United masih lagi berada dalam proses perbincangan dengan Ruben Amorim bagi mempericikan lagi perjanjian antara kedua belah pihak. Amorim perlu mematuhi notis 30 hari sebelum meninggalkan Sporting CP. Memandangkan Manchester United mahu segera membawanya ke Old Trafford, Ruben Amorim sudah pasti menjadi manajer pasukan Manchester United nanti. Eric Garcia mahu keluar. Pemain pertahanan pasukan Barcelona, Eric Garcia, mahu memohon keluar daripada pasukannya itu bagi mendapatkan lebih lagi minit permainan. Dia kini menjadi perhatian kepada pasukan Girona dan juga Real Sociedad yang mahu mendapatkannya secara pinjaman pada bulan Januari nanti. Masa depan Kyle Walker masih belum dapat ditentukan. Bintang veteran pasukan Manchester City, Kyle Walker, masih belum dapat dipastikan masa depannya bersama dengan pasukan. Dengan dia seringkali berada di bangku simpanan, tahap prestasinya semakin merudum juga bakal menjadi punca untuk dia dijual sama ada pada bulan Januari nanti ataupun di akhir musim. Chelsea mahu percepatkan masa untuk dapatkan Gyökeres. Chelsea dilaporkan mahu mempercepatkan masa untuk mereka mendapatkan penyerang pasukan seperti CP, iaitu Viktor Gyökeres. Pemain itu berkemungkinan akan mengikuti jejak langkah pengurusnya iaitu Ruben Amorim yang kini sudah hampir pasti akan berhijrah ke Old Trafford. Selain Chelsea, pasukan seperti Arsenal, Liverpool dan juga Manchester City turut berminat dengan pemain berbahasa Sweden itu. Arsenal cuba dapatkan Leroy Sané. Arsenal kini sedang mendekati pemain pasukan Bayern Munich iaitu Leroy Sané bagi menguatkan lagi barisan serangan mereka. Dengan kontraknya akan tamat pada akhir musim nanti, mereka melihat ini adalah peluang terbaik untuk mereka membawanya masuk ke Emirates, mungkin secara percuma di penghujung musim nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.